di Malaysia. Mindef meterai 43 kontrak berkaitan industri pertahanan. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Berita tengah hari bersama saya Muhammad Shah Musa. Bayaran e-tunai belia rahmah kepada golongan belia berusia 18 hingga 20 tahun akan mula diagihkan bulan depan. Perdana Menteri Dato' Seri Anwar Ibrahim mengumumkan perkara itu pada sesi soal jawab santai petang dan dialog bersama Perdana Menteri di Dewan Gunung Mat Cincang, Kolej Vokasional Langkawi semalam. Kalau Menteri Kewangan kata, betul lah. Tapi kalau TikTok kata, nanti ni Menteri Kewangan nak jawab. Okey? Wawa kata, belia-belia nak dapat. Ni bulan 5 nah. Okeylah, insya-Allah. Bulan 6 kita bagi. Lebih 1,000 belia hadir pada sesi tersebut. Isu yang dibangkitkan belia antaranya berkaitan pendidikan dan anak muda. Dato' Seri Anwar Ibrahim juga mengingatkan generasi muda agar mempunyai nilai dan idealisme bagi membawa perubahan kepada diri dan masyarakat. Idealisme itu dapat membantu anak muda mencari erti kebenaran dan keadilan sekaligus menolak sebarang bentuk kezaliman dan penindasan di negara ini. Tegas beliau, generasi muda bakal menjadi pewaris kepimpinan negara. Kementerian Pertahanan memeterai 43 kontrak berkaitan industri pertahanan bernilai 10.1 bilion ringgit. Menurut menterinya, Dato' Seri Muhammad Hassan, dokumen ditandatangan melibatkan perolehan dan kerjasama dengan pelbagai pihak. Sebanyak 20 surat dokumen kontrak, 21 surat setuju terima dan 2 surat niat. Ya? Surat niat, ya, letter of intent. Yang mana semuanya bernilai 10.128 bilion. Ada sepatutnya banyak lagi lah, tetapi kita menilai semula kontrak-kontrak tersebut untuk kita membuat penilaian. Beliau berharap perolehan aset diterima mengikut masa ditetapkan. Dato' Seri Muhammad berkata demikian selepas menyaksikan majlis perjanjian berkenaan di MIEC sempena 5/23. Kementerian Pertahanan diwakili Ketua Setiausanya Dato' Seri Muiz Abdul Aziz. Turut dimeterai memorandum persefahaman MOU Universiti Pertahanan Nasional Malaysia UPNM dengan syarikat korporat untuk penyelidikan bersama dan pertukaran teknologi serta inovasi. 5.23 terus menghangatkan bumi Langkawi memasuki hari ketiga bagi pelawat perdagangan sebelum dibuka kepada orang awam esok. Pusat Pameran Terbangsa Langkawi MIEC sekali lagi mendapat lawatan diraja Yang di-Pertuan Agong Al-Sultan Abdullah Riayatuddin Al-Mustafa Billah Shah. Untuk perkembangannya terus saja bersama Syamimi Saripan. Mimi, silakan. Ya, betul Syah, 5.23 kali ini ternyata memberikan impak yang cukup berbekas kepada hati Yang di-Pertuan Agong Al-Sultan Abdullah Riayatuddin Al-Mustafa Billah Shah, yang mana pada hari ini baginda berkenan untuk hadir sekali lagi ke MIEC kira-kira pukul 10 suku pagi tadi. Dan jika semalam baginda berkenan melawat reruai pameran bagi booth pameran melibatkan aset-aset ketenteraan dan keselamatan bersama
Putera Mahkota Abu Dhabi. Namun pada hari ini baginda berkenan untuk melawat Reruai melibatkan agensi kerajaan di Kementerian Pengangkutan dan Kementerian Pelaburan dan Perdagangan Antarabangsa MITI, juga melibatkan booth sektor penerbangan komersial. Turut mengiringi baginda kedua-dua Menteri Pengangkutan iaitu YB Anthony Loke Siu Fuk dan juga Menteri MITI Tengku Datuk Seri Zafrul Tengku Abdul Aziz. Yang di-Pertuan Agong berkenan menyaksikan juga majlis menandatangani memorandum perjanjian MOU melibatkan syarikat-syarikat juga bersama dengan agensi kerajaan di sini hari ini. Baginda meluangkan masa hampir sejam setengah di sini sebelum berangkat ke tarmac untuk melawat jet komersial E195E2 milik Brazil dan juga jet pejuang dari Korea Selatan iaitu Black Eagles. Saudara, hari ini juga merupakan hari terakhir yang mana rakan-rakan dagang ataupun pedagang-pedagang melakukan lawatan di pameran di MIEC. Jadi ini bermakna pada hari esok bermulalah lawatan ataupun pengunjung boleh datang ke sini dan dibuka kepada orang awam. Kalau sebelum ini dibuka hanya kepada rakan perdagangan, namun pada hari esok dan lusa ia sudah bermula dibuka kepada orang awam sehingga hari Sabtu ini, dan pastikan anda tidak melepaskan peluang keemasan ini untuk menyaksikan pelbagai pertunjukan yang menarik di MIEC ini, khususnya bagi segmen aerobatik yang mana tadi pun sedang saja berlaku pertunjukan aerobatik daripada beberapa negara yang mempamerkan aksi-aksi ataupun lagak-lagak bersempena dengan 5.23. Namun tidak dilupakan juga di segmen maritim bertempat di Resort World Langkawi. Di situ terdapat juga aksi-aksi keselamatan yang dilakukan oleh pasukan dari segmen maritim. Dan saya kira itu saja perkembangan dari MIEC Langkawi. Saya akan bawakan perkembangan selanjutnya di Buletin Semasa. Kembali bersama Syah Musa di studio. Silakan Syah. Terima kasih Mimi. Tiada kompromi dalam isu buli dan pukul. Demikian tegas Pengerusi Majlis Amanah Rakyat MARA, Datuk Dr. Ashraf Wajdi Desuki, susulan kes yang berlaku di sebuah maktab berdasarkan MARA MRSM baru-baru ini. Beliau menerusi hantaran di Facebook memaklumkan telah menerima laporan daripada bahagian pendidikan MARA. Semua pelajar terlibat kes berkenaan dicadang diberhentikan dari MRSM. Beliau turut menegaskan tiada usaha menutup kes sebagaimana dakwaan segelintir pihak. Baru-baru ini dilaporkan berlaku 3 kes buli di sebuah sekolah menengah dan institusi pendidikan menengah MARA sehingga membawa kepada penahanan 14 pelajar. Kesemua remaja lelaki berusia 14 hingga 17 tahun itu bagaimanapun dibebaskan dengan jaminan polis selepas diambil keterangan. Polis turut menjalankan siasatan lanjut sama ada terdapat penglibatan kongsi gelap dalam kes berkenaan. Kerajaan negeri melalui Pejabat Tanah dan Galian PTG melipat gandakan usaha menambah keluasan tanah rizab Melayu di Perak. Menteri Besar Datuk Seri Sarani Mohamad berkata antara langkah yang dilaksanakan termasuk mengenal pasti kawasan seluas kira-kira 3,782 hektar untuk diwartakan sebagai tanah rizab Melayu. Manakala sejumlah lebih kurang 3,749 hektar kini dalam semakan akhir tapak sebelum dipertimbangkan selanjutnya. Ini juga telah dan sedang mengambil tindakan untuk menyempurnakan proses pewartaan bagi tanah-tanah yang telah diluluskan oleh pihak berkuasa negeri untuk diisytiharkan sebagai kawasan tanah rizab Melayu, termasuk tanah-tanah yang diluluskan bagi rancangan perkampungan tersusun RPT dan juga rancangan pertanian berkelompok RPD. Langkah yang ketiga, membangunkan pelan digital bersama juga bagi menanda kawasan-kawasan yang diwartakan sebagai tanah rizab Melayu dalam bentuk GIS bagi memudahkan urusan data di masa akan datang. Selain itu, melaksanakan task force kemasukan endosan Isytihar Rizab Melayu IRM dan kemasukan Rizab Melayu KRM bagi mana-mana tanah Rizab Melayu yang masih belum mempunyai endosan. Bila bercakap dalam sidang Dewan Undangan DUN Perak,
Sehingga kini keluasan tanah Rizab Melayu di Perak bagi tahun 2023 adalah seluas 953,178 hektar. Ia merupakan 45% dari keluasan keseluruhan negeri berjumlah 2.11 juta hektar. Kerajaan Negeri Sembilan mengesan satu aktiviti di syaki pelombongan haram nadir bumi di atas 2 lot tanah di Kampung Sikai, Seri Menanti, Kuala Pilah. Menteri Besar Dato' Sri Aminuddin Harun berkata siasatan kini sedang dilaksanakan oleh pihak berkuasa. Beliau menerusi satu kenyataan berkata aktiviti itu dikesan setelah menerima aduan pejabat daerah dan tanah Kuala Pilah pada 16 Mei lalu. Kaedah pelombongan yang dijalankan menggunakan proses larut resap in situ, iaitu kaedah yang tidak memerlukan kawasan luas untuk kerja-kerja pengorekan dan pengalihan tanah, tetapi banyak menggunakan proses kimia. Melalui proses itu, cecair bahan kimia iaitu amonium sulfat digunakan untuk melarut resap dan mengekstrak nadi bumi dari dalam tanah. Lebih 600 penduduk kampung orang asli Kuala Boh Cameron Highlands bakal menikmati rangkaian komunikasi dan talian internet yang lebih baik. Menara telekomunikasi di kampung itu beroperasi sepenuhnya Julai ini. Esko Komunikasi dan Multimedia Belia Sukan dan Badan-Badan Bukan Kerajaan Pahang Fadli Muhammad Kamal berkata ia merupakan salah satu daripada 53 menara telekomunikasi yang telah siap dan boleh beroperasi. Menara di Kuala Boh dibina syarikat E.co Group Sdn Bhd dan diserahkan kepada syarikat telekomunikasi Celcom Digi. 217 menara lagi dijadualkan siap secara berperingkat menjelang hujung tahun ini. Sebanyak 270 menara baharu dibangunkan di Pahang menerusi inisiatif Pelan Jalinan Digital Negara Jendela. Hak dan bidang kuasa kerajaan negeri dalam penyelesaian isu bekalan air tidak akan terjejas dan atlet pelapis bukan punca negara gagal capai sasaran pinggan emas di Sukan SEA Kamboja. Perinciannya langsung dari Parlimen bersama Atikah Makhtar. Tika. Hak dan bidang kuasa kerajaan negeri khususnya dalam konteks menyelesaikan isu bekalan air di Sabah tidak tergugat. Menteri di Jabatan Perdana Menteri, Hal Ehwal Sabah, Sarawak dan Tugas-Tugas Khas, Dato' Armizan Muhammad Ali berkata, ia seperti tergandung dalam senarai doa jadual ke-9 Perlembagaan Persekutuan. Bagaimanapun bahagian Hal Ehwal Sabah dan Sarawak BHSESS tidak memainkan peranan secara langsung dalam isu terbabit berikutan ia bukan isu berbangkit. Tawau tidak perlu risau, kerajaan persekutuan di bawah pimpinan Tan Bun akan sentiasa menghormati hak dan juga kepentingan negeri, termasuklah bidang kuasa tambahan kepada Sabah dan Sarawak. Dan yang keduanya, isu air juga adalah berkait rapat dengan Akta Fungsi-Fungsi Menteri, khususnya Kementerian Kewangan dan juga Kementerian Sumber Asli NREG. YB Menteri ada di sini dan difahamkan rundingan telah pun bermula. Sebaik saja komitmen kerajaan Yang Amat Berhormat Perdana Menteri tersebut. Yang Berhormat Menteri NREG telah pun mengada perundingan dengan kerajaan Kelantan dan Sabah juga. Usaha menyelesaikan isu-isu tertangguh melibatkan Sabah dan Sarawak dapat. Dato' Armizan berkata demikian ketika menjawab pertanyaan Wakil Tawau Loh Swee Ful berhubung komitmen kerajaan, persekutuan dan peranan BHSESS dalam membantu menyelesaikan isu ini di Sabah. Sementara itu, Dato' Armizan menjelaskan BHSESS berperanan sebagai sekretariat kepada isu berbangkit berkaitan Perjanjian Malaysia 1963 MA63. Justru tidak timbul lagi soal mewujudkan kementerian khusus bagi mengawal selia isu berkaitan Sabah dan Sarawak bagi mengelakkan masalah pertindahan fungsi. Kita perlu melihat juga Datuk Yang di-Pertua kepada semangat prinsip MA63 itu saya fikir adalah untuk kita lebih memberikan empowerment, pemberian kuasa kepada negeri. Begitu juga devolution of authority
penurunan kuasa kepada Kerajaan Sabah dan Sarawak. Jadi setakat ini saya fikir kita perlu menjunjung komitmen tersebut, empowerment and devolution of authority, tanpa perlu untuk kita menubuhkan satu kementerian khusus yang bertanggungjawab kepada Sabah dan Sarawak yang akhirnya kelak mungkin bukan hanya boleh menyebabkan pertindihan dengan kementerian-kementerian di peringkat persekutuan. Sebanyak 2.42 bilion ringgit diperuntuk bagi melaksanakan program skim kestabilan harga minyak masak COSS pada 2022, manakala 1.6 bilion ringgit disediakan bagi tujuan sama tahun ini. Namun jumlah itu tertakluk kepada pergerakan naik turun harga minyak sawit mentah. Timbalan Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup Fuziah Saleh berkata, kementeriannya juga melantik 366 syarikat pembungkus di seluruh negara bagi membekalkan minyak masak bersubsidi di pasaran. Sekiranya harga CPO meningkat, maka dana yang diperlukan untuk melaksanakan program juga turut meningkat. Jumlah peruntukan yang diperlukan adalah berdasarkan kepada ketetapan dasar bagi menyediakan sebanyak 60,000 metrik tan sebulan. Beliau menjawab soalan Wakil Kepung Lim Li Eng yang bertanyakan berapa dana wang dan tan subsidi minyak masak yang diluluskan pada tahun 2022 dan 2023. Kegagalan meraih sasaran pingat pada Sukan C Kemboja 2023 yang lalu bukanlah disebabkan atlet berlapis. Perkara itu dijelaskan Menteri Belia dan Sukan Han Ayong. Beliau menjelaskan ia disebabkan keputusan Kemboja untuk tidak mempertandingkan beberapa acara harapan pingat emas kepada negara lain selain menyenaraikan atlet import dan mengubah beberapa peraturan yang telah ditetapkan. Yang telah terlepas pingat emas untuk mendengar daripada atlet bukan saja jurulatih ataupun Persatuan Sukan Kebangsaan cabaran yang mereka hadapi. Dan saya percaya dengan sifat terbuka ini, semua cadangan ini kita akan laksanakan untuk pastikan Malaysia mempunyai peluang yang lebih cerah dalam tamasya Sukan C di Thailand nanti. Hana juga berkata beberapa strategi turut dirangka kementerian termasuklah pelan jangka pendek dan panjang serta menyediakan infrastruktur dan fasiliti latihan kepada acara sukan berpotensi. Turut dioptimalkan geran padanan bagi membolehkan atlet menyertai beberapa pertandingan bagi memperbaiki prestasi atlet. Beliau menjawab soalan Ahli Parlimen Pasir Mas Tuan Ahmad Fadli Syari. Laporan itu mengakhiri sidang langsung dari Parlimen hari ini. Salam Malaysia Madani, kita kembali ke Angkasa Puri. Terima kasih Atika. Bursa Malaysia dibuka tinggi sedikit disokong belian baharu dalam saham wajaran tinggi terpilih. Harga yang lebih rendah selepas kerugian di kaunter-kaunter tertentu telah menarik minat pelabur. Setakat pukul 12.35 tengah hari, Bursa Malaysia susut 2.75 mata kepada 1,406.87 mata. 3 kaunter saham aktif antaranya Paksen naik 3 sen kepada 18 sen, Bahwes bertambah setengah sen kepada 19.5 sen, manakala Iconic kekal tidak berubah pada 14.5 sen. Manakala saham yang mencatat keuntungan MPI naik 68 sen kepada RM25.98, SAM meningkat 33 sen kepada RM4.32 dan Tenaga menokok 12 sen kepada RM9.64. Nilai ringgit turun berbanding dolar melepasi paras 4.6 apabila mata wang negara maju itu terus mengukuh berikutan jangkaan kenaikan kadar faedah di Amerika Syarikat. Pada pukul 9 pagi, ringgit diniagakan pada 4.61 berbanding dolar Amerika. Berbanding dolar Singapura, ringgit disebut pada 3.41 dan berada pada 3.30 berbanding yen. Ringgit diniagakan pada 5.69 berbanding pound sterling dan disebut pada 4.95 berbanding euro. Manakala berbanding baht, ringgit didagangkan pada 13.28.
Syarikat pengendali helikopter terbesar di Asia Tenggara, Westa Aviation, meraihkan 2 kejayaan signifikan pada 5/23. Ia melibatkan memorandum persefahaman MOU dengan Petronas dan perjanjian bersama syarikat helikopter Itali iaitu Leonardo. Menerusi perjanjian dengan Leonardo, ia melibatkan pembelian 5 helikopter AW139. Ia disaksikan Perdana Menteri Dato' Seri Anwar Ibrahim dan Duta Itali ke Malaysia, Massimo Rastico semalam. Selain itu, kerjasama strategik turut dijalinkan menerusi pesawat jenis Tiltrotor AW609 apabila Leonardo akan menyediakan sokongan latihan dan penyelenggaraan. MOU bersama Petronas pula ke arah penggunaan bahan api penerbangan mampan SAF, inisiatif dalam usaha menyokong mengurangkan kadar pelepasan gas karbon. Dalam kenyataan, pengarah urusan kumpulan Westa, Tan Sri Dr. Syed Azman Syed Ibrahim berkata, dengan kedua-dua perjanjian berkenaan, ia adalah kejayaan signifikan pihaknya ke arah industri penerbangan mampan dan pengembangan global. Luar negara, inflasi tegar, kenaikan kadar faedah dan prospek ekonomi suram mendorong lebih banyak syarikat untuk memberhentikan pekerja di Eropah. Lebih ramai pekerja di benua itu ditamatkan perkhidmatan susulan tindakan beberapa syarikat telekomunikasi baru-baru ini. Pemberhentian pekerja menjejaskan hampir setiap sektor di Eropah, khususnya teknologi, penghilangan dan otomotif. Vodafone minggu lalu mengumumkan akan membuang 11,000 kaki tangannya sepanjang 3 tahun akan datang untuk mengurangkan kos dan mencerdaskan pertumbuhan. Pengeluar peralatan telekomunikasi Sweden, Ericsson, juga akan memberhentikan sekitar 8,500 pekerja di seluruh dunia. Pengeluar peralatan komputer Switzerland, Logitech, akan memberhentikan 300 kaki tangannya. Nokia juga merancang membuang 208 pekerjanya, sementara Volvo, Peugeot, Citroën, Fiat, Jeep, Alfa Romeo dan Maserati antara syarikat otomotif yang merancang untuk memberhentikan kaki tangannya. Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu PBB menggesa Myanmar supaya membuka sempadannya dan memastikan bantuan boleh sampai ke bahagian-bahagian negara itu yang dilanda taufan Mocha. Ketua Asasi Kemanusiaan PBB, Volker Turk, menggesa pemimpin tentera Myanmar supaya membolehkan penilaian keperluan dibuat pada ketika negara itu dibelenggu kesan taufan tersebut. Turk menegaskan penting untuk tentera menarik balik sekatan perjalanan dan memastikan terdapat akses bagi penghantaran bantuan dan khidmat menyelamatkan nyawa. Taufan Mocha membadai Myanmar dan Bangladesh 14 Mei lalu. Kira-kira 148 orang terkorban, kebanyakannya daripada golongan minoriti Rohingya di wilayah Barat Rakhine. Pada Selasa, PBB melancarkan rayuan bagi dana kecemasan sebanyak $333 juta bagi 1.6 juta penduduk yang terjejas oleh taufan Mocha di Myanmar. Gubernur Florida Ron DeSantis umum hasrat untuk menjadi calon Parti Republikan bagi pilihan raya Presiden Amerika Syarikat pada Mei 2024. Ketika mengumumkannya dalam video yang disiarkan di Twitter, Santis berkata beliau akan mengetuai dan memimpin kemunculan semula Amerika yang hebat. DeSantis dianggap sebagai pencabar utama dalam pemilihan utama Republikan kepada sekutunya Donald Trump. DeSantis sudah menyerahkan dokumen kepada Suruhanjaya Pelan Raya bagi pencalonannya.
Beliau telah dipilih sebagai Gubernur Florida pada 2018 dan dipilih semula pada 2022. DeSantis dijadual mengadakan mesyuarat di Miami dengan penderma utamanya yang akan segera melancarkan gerakan mengumpul dana bagi pilihan raya Presiden itu. Semasa pandemik COVID-19, DeSantis menjadi terkenal kerana menentang keras langkah mewajibkan pemakaian pelitup muka dan suntikan. Beralih ke berita sukan, aksi Liga Super Johor Darul Takzim JDT mengekalkan cengkaman selaku pendahulu Liga musim ini selepas memadam rekod tanpa kalah Seri Pahang FC malam tadi. Skuad Harimau Selatan menang dengan keputusan 2-0. Dalam saingan tersebut, kedua pasukan mempamerkan aksi seimbang pada awal babak pertama. Bagaimanapun, pada penghujung separuh masa pertama, JDT berjaya meraih gol pertama menerusi Baxon da Silva. Aksi separuh masa kedua berlangsung lebih sengit dengan masing-masing cuba memanfaatkan peluang di hadapan gawang. Taktikal bertahan yang digunakan oleh Seri Pahang dilihat gagal menyerap tekanan dengan baik. Pada minit ke-74, hantaran Arif Aiman dimanfaatkan dengan baik oleh Fernando Forestieri dari luar kotak penalti untuk gol kedua JDT. Kemenangan itu bolehkan JDT kekal sebagai pendahulu dengan kelebihan 8 mata daripada pasukan tangga kedua Selangor FC selepas 12 perlawanan berlangsung. Bagi pengendali JDT, Esteban Solari, beliau berpuas hati dengan permainan yang dipamerkan oleh pemainnya ketika menentang Seri Pahang FC. Untuk pemain ini Fernando Forestieri. Satisfied, of course, with Berson. Yes, I'm satisfied. Sometimes when we speak, because I was also a striker, I was a first striker, a goal scorer, and I tell to him not to come out so much from the area because in the area is when you score. But he's a kind of player who like to connect with the team. The problem is that when he tried to connect with the team, he leave the space without nobody. So sometimes we cross and he's not there. So I get upset when we cross and he's not there. But this is normal, no? It's how we speak football. We love this and we try to improve. He's a great player. And he gives us a lot of satisfaction, and he's giving us a lot of energy also. I'm glad he's scoring every game and helping us to win every game. Sementara itu, dalam satu lagi aksi, tumpuan Liga Super malam tadi menyaksikan Selangor FC menewaskan Kedah Darul Aman FC 3-2. Saingan di Stadium Majlis Bandaraya Petaling Jaya MBPJ berlangsung penuh dramatik. Dalam aksi tersebut, skuad kendalian Afuzizin tidak menunggu lama untuk meledak jaringan gol pembukaan menerusi pemain import Amir Bek Jurabov pada minit ke-6 perlawanan. Bagaimanapun, skuad Gergasi Merah kembali bangkit apabila Aaron De Valli tenang menyamakan kedudukan pada minit ke-23. Kedua pasukan kembali memperkemaskan corak permainan, namun penyerang import KDFC William Lira berjaya meledak gol 6 minit kemudian sekaligus membolehkan pelawat mendahului kedudukan 2-1. Enggan tewas di laman sendiri, pemain sayap sensasi Selangor Muhammad Faisal Halim bijak memanfaatkan peluang untuk menyamakan kedudukan 2-2 pada minit ke-40. Bersambung babak kedua perlawanan, pemain Selangor garang melakukan beberapa percubaan berani sebelum berjaya meraih gol kemenangan menerusi Nur Al-Rabdeh pada minit ke-78. Perkembangan badminton Malaysia Master 2023, pemain perseorangan lelaki negara Li Zizia berjaya melangkah ke pusingan kedua selepas menempaskan lawan dari China Lu Guangzhou. Dalam saingan tersebut, Zizia mempamerkan aksi bertenaga untuk meraih kemenangan dengan keputusan 1-12 dan 1-19. Ketika ini, Zizia menjadi wakil tunggal Malaysia yang berjaya melangkah ke pusingan kedua dalam saingan perseorangan lelaki pada kejohanan di Arena Axiata Bukit Jalil. Selepas ini, beliau dijadual menentang lawan dari Taiwan Lin Chunyi bagi merebut slot ke 10 akhir kejohanan. Saingan pusingan kedua dijadual berlangsung pada hari ini. Berita tengah hari berakhir di sini. Saya Muhammad Shah Musa. Terus setia dengan berita RTM untuk perkembangan sahih sepanjang masa. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani.